membentuk mahasiswa yang lebih dinamik lah. Saya rasa sistem pengajaran yang disediakan oleh kerajaan sekarang adalah sangat mantap. Telah dibuktikan bahawa mengikuti ranking Malaysia satu universiti lah yang Times Higher Education sediakan, bahawa 5 universiti Malaysia telah tersenarai dalam Asia lah, 100 top 100 lah. Saya tidak dinafikan bahawa sistem yang diberikan oleh kerajaan adalah penting, tapi apa yang pentingnya adalah semasa nak menemu-duga, tadi saudara Fazli telah menyatakan bila menemu-duga mahasiswa sering akan tunduk, akan bercakap pun sangkut. Saya rasa masalah ini bukan masalah kepada sistem pengajian, dia adalah masalah kepada soft skill mahasiswa itu sendiri. Jadi takkanlah di dalam universiti kita sistem pengajian nak suapkan semua skill yang diadakan untuk di pasaran. Saya rasa dari segi pengajian memang, kalau macam dari segi engineering, memang universiti akan menyediakan segala pengajian yang dikehendaki oleh seorang engineer. Tapi dari segi soft skill, saya rasa anda kena usahakan sendiri. Itu yang universiti menumbuhkan pelbagai persatuan-persatuan, pelbagai contohnya. Adakah itu satu teguran sebagai seorang pemimpin? Anda kata anda perlu usaha sendiri itu? Ini memang satu teguran seperti yang saudara Zahir cakap. Mahasiswa perlu bersedia. Kita tidak boleh mengharapkan semua orang nak bagi kita. Kita tak boleh mengharapkan sudu tu sentiasa berada di mulut kita. Kita perlu juga mengambil sudu tu sendiri. Jadi soft skill tu amatlah penting untuk di-develop. Tapi masalahnya sekarang, kebanyakan masyarakat siswa seperti kata anda menunggu sudu yang penuh dengan makanan untuk disuapkan ke dalam mulut. Jadi macam mana sebagai seorang pemimpin pelajar, adakah cara yang unik atau cara-cara tertentu untuk membantu mereka memperbaiki kebolehan diri ini? Bagi pendapat saya, bergantung pada diri mahasiswa itu sendiri. Sepatutnya mahasiswa ni mempunyai kesedaran tentang pentingnya kemahiran insaniah tersebutlah, soft skill. Jadi untuk bersedia menyediakan diri menjadi mahasiswa yang berdaya saing dengan yang lain. Jadi bagi saya, mahasiswa itu sendiri perlu ada kesedaran, dan saya sangat setuju dengan pendapat panel yang ketiga ni. Okey, anda berdua ada tambahan? Saya menambah, betul saudara saudari Is akan pendapat beliau. Saya rasa mengapa mahasiswa sekarang lebih menunggu daripada menerima ingin mengambil sendiri kan. Saya rasa ini merupakan mentaliti sejak dari kecil lah. Jadi ibu bapa yang disalahkan pula? Bukan mentaliti sejak kecil, maksudnya saya sejak dari sekolah rendah. Mungkin pensyarah atau guru-guru? Mungkin sistem pengajian di sekolah rendah. Sebab cikgu besar mungkin? Di sini saya tidak mengalahkan siapa, tapi mungkinlah sebab kain tu hanyalah putih sebelum diwarnakan kan. Jadi siapa yang warnakan kain tu sebenarnya? Memang mula-mulanya ibu bapa dan guru lah. Jadi bermakna ibu bapa dan guru disalahkan apabila siswa sekarang mereka kurang kemahiran dalaman. Boleh dikatakan begitulah, tapi saya rasa benda ni harus diutamakanlah. Soft skill ni adalah mentaliti mungkin mentaliti pelajar-pelajar Malaysia yang spoon fed, mentaliti dari sejak sekolah rendah, semua benda dia ajar menunggu sudu untuk disuap. Sedangkan presiden persatuan di kalangan sekolah rendah pun, presiden sebenarnya bukan mereka, adalah cikgu mereka tidak diberi peluang langsung untuk ekspres diri mereka. Mungkin atas sebab menunggu sudu disuap itu, mereka menjadi seperti orang yang sentiasa nantikan buah yang tak jatuh. Ya, ibaratkan macam seorang bayilah yang telah dididik untuk menantikan sudu. Okey. Itu katanya. Zahir, saya nampak anda mengangguk, kejap menggeleng, sekejap merenung. Jadi apa yang sebenarnya anda nak sampaikan? Mungkin anda bersetuju dengan mereka atau ada pendapat anda sendiri, Zahir? Banyak yang saya dengar, kebanyakan yang kita boleh telan dan kebanyakan kita kena keluarkan dari telinga kiri dan telinga kanan. Mana yang anda nak telan? Pendapat, masing-masing mengeluarkan pendapat. Tetapi sebenarnya kita perlu melihat kepada keadaan, sebenarnya kalau kita lihat daripada segi teori dan kemahiran itu, sebenarnya perlu ada pada diri masing-masing. Seorang pelajar ataupun seorang graduan ataupun sesiapa saja. Dan kalau kita kaitkan dengan sebenarnya dengan akademik tadi, kebanyakan akademik sebenarnya semuanya relevan. Tetapi adakah dia betul-betul relevan dengan nature of job, dengan realiti kerja kita? Sebab semua yang kita belajar ini, adakah kita sekadar belajar dan habis belajar pergi convocation, dapat saja salam dengan dekan ataupun pengarah, duduk dekat rumah? Tidak.
kita belajar semata-mata untuk mencari pendapatan dan untuk bekerja. Tetapi adakah sewaktu kita belajar itu kita melalui satu peringkat proses pembelajaran ataupun proses penerapan ilmu berdasarkan kemahiran ataupun kaedah untuk kita menghadapi suasana kerja. Jadi macam yang saudara pada panel ketiga menyatakan bahawa kita universiti-universiti di Malaysia ini merupakan universiti yang tergolong tersenarai di bawah 100 universiti yang terbaik di dunia. Dan kita perlu lihat, adakah kita semata-mata mengejar kedudukan? Adakah kita duduk exam kita belajar di universiti ataupun di mana-mana saja, peringkat sekolah ataupun di peringkat sijil diploma? Adakah sekadar untuk menduduki peperiksaan? Kita perlu lihat bahawa setiap kali kita duduk di dalam kelas, kita mendengar lecturer. Ada yang boleh diterima, ada yang boleh tak diterima, dan kebanyakannya boleh diterima. Yang tak boleh terima. Adakah kerana lecturer ataupun pensyarah biasanya mahukan anda mengejar pointer semata-mata? Bukan. Kebanyakan yang tidak boleh terima itu, kebanyakannya apabila lecturer mengatakan kahwin cepat tak boleh juga. Dia kena, sebab lecturer sebenarnya banyak mengajar kita. Bukan sahaja, contoh di KKTM sendiri, kebanyakan lecturer tidak mengajar apa yang ada di silibus. Kebanyakan menerapkan modal-modal instan seperti yang saya ingin sentuh sebenarnya. Apa yang tadi saya ingin sentuh sebenarnya, dari segi akademik tu sememangnya relevan, tetapi seperti yang Tun Abdullah mengatakan, menekankan dari segi human capital, dari segi modal instan, sepatutnya ada pada diri student, ada diri pelajar, ada diri semua masyarakat, supaya pergi ke mana-mana sahaja sekalipun, berada di luar negara, berada di dalam negara, dapat berdiri dengan kaki sendiri, dapat berdikari dan sebagainya. Okey. Anda menyatakan modal insan dan semuanya. Tapi yang saya terbaca, kajian membuktikan ataupun mungkin menyatakan, belum dibuktikan, yang teori hadir daripada praktikal. Ini bukan soal ayam atau telur dahulu, tapi telah dibuktikan bahawa teori hadir kerana adanya praktikal. Maka bukankah itu menyatakan bahawa praktikal itu terlalu penting dan patut diutamakan melebihi teori? Silakan. Saya ingin komen tentang pendapat Dr. Fazli itu. Memang betul kajian telah menunjukkan praktikal daripada teori. Tetapi anda semua mesti ingat, untuk menghasilkan satu kajian, kita memerlukan dua source, iaitu satu primary source, yang kedua secondary source. Secondary source datang dari mana? Teori-teori yang lama diguna pakai. Dan primary source ni adalah teori-teori yang barulah, praktikal, seperti questionnaire, interview. So di sinilah praktikal datang. Jadi untuk melahirkan satu teori yang baru ataupun praktikal yang baru, saya rasa perlu menggabungkan kedua-dua praktikal dan teori. Bukannya semata-mata hanya praktikal melahirkan teori ataupun teori tapi melahirkan praktikal. Tapi anda mungkin beruntung kerana anda bakal seorang doktor. Anda dapat praktikal, anda dapat teori baru anda cipta, anda kaji, anda buat kajian dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan siswa-siswa yang mungkin belajar komunikasi? Di dalam kuliah dia ajar tentang cara bercakap, cara memandang orang apabila menyampaikan sesuatu perkara. Tapi apabila mereka keluar dari kepompong kelodak perasaan sebagai seorang siswa itu, mereka masih lagi tak mampu mempraktikkan apa yang dibelajar secara teori. Itu yang kita persoalkan. Jadi sebelum anda menjawab apa yang saya nyatakan tadi, kita bersama dengan seorang pemanggil, saya percaya, daripada Terengganu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya. Ya, teruskan. Ya. Saya berpendapat tajuk malam ini begitu menariklah untuk dibincangkan. Walau bagaimanapun pada saya secara pribadinya berpendapat bahawa teori yang disediakan mengikut silibus pihak universiti sewajarnya diaplikasikan, ditimba menerusi praktikal pengalaman seorang pelajar itu bila dia masuk ke alam pekerjaan. Jadi secara asasnya gabungan teori dan praktikal itu adalah amat penting. Tapi teori sahaja tidak bermakna kalau pelajar sendiri tidak dapat mempraktikkan amalan teori tadilah ke dalam alam pekerjaan dia nanti. Okey, terima kasih Ayu. Pandangan yang cukup benar. Okey, terima kasih. Terima kasih Ayu. Ya, benar kata pemanggil kita tadi. Tapi yang saya gusar, yang saya sering terbaca dalam surat-surat khabar, dalam email, dalam SMS yang dihantar, SMS berantai sekalipun, mereka menyatakan bahawa mereka pentingkan teori dan praktikal sama penting, tetapi dinyatakan kebanyakan siswa kita mengejar ijazah dan poin mata tanpa memikirkan bahawa mereka bakal mengisi kekosongan peluang pekerjaan. Maka apabila mereka tiba dalam industri, mereka gugup, mereka gagal, mereka tak tahu nak ke mana-mana. Malahan suruh dibuka
membuka perniagaan sendiri, mereka tanya macam mana buka perniagaan.